Okey, kita sambung tajuk bab 3 persamaan kimia di bawah subtopik yang terakhir, iaitu penyelesaian berangka menggunakan persamaan kimia. Okey, untuk menyelesaikan masalah berangka melibatkan persamaan kimia, langkah pengiraannya adalah: yang pertama, tuliskan persamaan kimia yang seimbang. Langkah 2, tuliskan maklumat dari soalan di atas persamaan. Ketiga, tuliskan maklumat dari persamaan kimia di bawah persamaan. Maklumat tersebut berkaitan dengan bilangan mol, bahan atau hasil tidak balas. Yang keempat, kira bilangan mol menggunakan kaedah yang kamu telah belajar. Yang kelima, hubungkan bilangan mol dari persamaan. Dan langkah 4. Okey, ini adalah berkait di antara satu sama lain. Yang keenam, kira atau tukarkan soalan yang ditanya kepada kuantiti dan unit yang dikehendaki. Okey, kamu boleh menggunakan carta seperti berikut, iaitu carta mol, atau juga menggunakan kaedah pengiraan mol yang kamu telah pelajari sebelum ini. Kalau kamu mengikut carta mol ini, jisim bahan boleh ditukarkan kepada bilangan mol dan boleh disebut juga dalam sebutan isi padu gas, iaitu unit desimeter padu, dan bilangan zarah atau bilangan zarah mengikut pertukaran yang telah kamu belajar sebelum ini. Okey, jom kita lihat contoh soalan, contoh pengiraan. Okey, untuk ini cuba baca soalan dan dapatkan maklumat daripada soalan. Penguraian kalsium karbonat oleh haba adalah seperti berikut. Okey, diberi persamaan. Okey, persamaan dah diberi dan dah diseimbangkan. Okey, soalannya, berapakah jisim kalsium karbonat yang diperlukan untuk menghasilkan 1.2 desimeter padu gas karbon dioksida pada keadaan bilik? Okey, daripada soalan ini, maklumatnya adalah daripada soalan jisim kalsium karbonat. Jisim kalsium karbonat. Okey, ini adalah persoalan yang perlu dijawab, iaitu berapakah jisim? Berapakah jisim? Unitnya gram. Okey, persoalan yang hendak dijawab. Persoalan yang dikehendaki. Okey, maklumat seterusnya ialah 1.2 desimeter padu. Okey. Seterusnya, untuk pengiraan, walaupun dah diberikan persamaan seimbang, okey, kamu ikuti langkah tadi, iaitu langkah 1, okey, tuliskan persamaan seimbang. Okey, kamu tuliskan semula. Okey, langkah kedua, tuliskan maklumat daripada soalan di atas persamaan. Okey, berapakah jisim kalsium karbonat jika 1.2 desimeter padu karbon dioksida? Berapakah jisim kalsium karbonat yang diperlukan untuk menghasilkan 1.2 desimeter padu karbon dioksida? Okey, langkah 2. Langkah 3, tuliskan
maklumat daripada persamaan kimia di bawah persamaan tersebut. Okey. Tuliskan, iaitu 2 mol karbon dioksida, 1 mol kalsium karbonat. Ini langkah 3. Langkah 3. Okey, langkah 3. Langkah keempat, cuba kamu perhatikan di sini. Okey, langkah 4. Cuba kamu perhatikan daripada soalan. Okey, kalau kamu tengok di sini sebutan mol, di atas sebutan isi padu. Okey, seterusnya kamu hendaklah menukarkan isi padu kepada mol, iaitu langkah 4. Kirakan mol karbon dioksida, iaitu isi padu melawan isi padu molar, iaitu 1.2 desimeter padu dibahagi dengan 24 desimeter padu mol tolak 1. Okey, didapati molnya adalah 0.05 mol. Okey, so sekarang ini kita ikuti langkah 5. Untuk langkah 5, kita hubungkan. Untuk hubungan ini, buat permulaan, kamu hendaklah menulis daripada persamaan. Ini langkah, saya padam sekejap. Ini langkah 5. Langkah 5 ni kamu tuliskan daripada persamaan, iaitu kamu boleh menulis dalam bentuk nisbah. Okey, macam ni, ataupun kamu juga boleh tulis dalam bentuk anak panah, iaitu membawa maksud 2 mol karbon dioksida dihasilkan daripada 1 mol kalsium karbonat, ataupun okey, ini simbol anak panah itu dihasilkan, ataupun kamu juga boleh baca menghasilkan. Okey, ataupun kamu juga boleh guna dalam perkadaran, iaitu macam nisbah macam ni. Okey, so hari ini kita pilih, kamu boleh tulis dengan menggunakan anak panah ataupun dengan nisbah. Okey, saya pilih menggunakan nisbah. Okey, jadi untuk ini daripada persamaan kamu baca secara kuantitatif. Boleh ikut? Okey, kita dah belajar daripada persamaan kimia seimbang, kita boleh baca dari segi kuantitatif. 2 mol karbon dioksida dihasilkan daripada 1 mol kalsium karbonat. Okey, langkah 5, iaitu kita cuba kaitkan bilangan mol yang kita kira tadi, okey, dengan yang dalam persamaan. Okey, untuk ini kamu boleh menggunakan kaedah matematik, iaitu untuk ini kamu nak menyelesaikan soalan ini. Okey, seperti biasa, kaedah matematik untuk menyelesaikan soalan, kita letakkan tanda X. Kita letakkan tanda X untuk kuantiti yang hendak dicari, iaitu yang ni kamu darab, yang ni kamu bahagi. Okey, so 0.05 darab dengan 1 dibahagi dengan 2. Okey, kamu dapati nilainya adalah 0.025 mol kalsium karbonat. Okey, boleh ikut? Okey, untuk menjawab persoalan dalam untuk menjawab soalannya adalah berapakah jisim? Okey, untuk jisim kalsium karbonat kita tukarkan daripada mol kepada jisim, iaitu bilangan mol darab dengan jisim molar kalsium karbonat, iaitu 0.05
0.05. Okey, ini ke bawah sedikit ya. Okey, harap kamu boleh nampak. Okey, so 0.02 mol didarab dengan jisim molar kalsium karbonat. Okey, untuk jisim kalsium karbonat, kamu kira jisim molar kalsium karbonat dan didarab dengan 0.02, kamu dapati 2.5 gram kalsium karbonat. So, jawapannya adalah 2.5 gram kalsium karbonat. Okey, seterusnya untuk soalan yang kedua. Okey, untuk soalan ini kamu boleh perhatikan contoh aktiviti 3.20 di muka surat 73 di dalam buku teks kamu. Okey, seterusnya kalau kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua iaitu hitungkan jisim zinc yang diperlukan untuk bertindak balas dengan asid hidroklorik berlebihan menghasilkan 6 desimeter padu gas hidrogen pada keadaan bilik. Okey, seperti biasa, cek dulu persamaan. Okey, dah diberi. Okey, untuk ini kamu tulis semula persamaannya. Okey, tulis semula persamaan yang diberi dan dapatkan maklumat daripada soalan. Apa dia persoalan yang dikehendaki, iaitu jisim zinc untuk bertindak balas dengan asid hidroklorik berlebihan. Ini adalah berlebihan, menghasilkan 6 desimeter gas hidrogen. Okey, ikut langkah tadi. Itu langkah pertama. Langkah satu adalah menulis maklumat daripada soalan. Tuliskan di atas persamaan. Langkah satu. Okey, ini sebenarnya langkah satu. Ini dah masuk langkah 2. Okey, langkah 3 seterusnya dapatkan maklumat daripada persamaan dan ditulis di bawah persamaan. Okey, untuk ini dua kuantiti yang kita dikehendaki, dua kuantiti yang diukur, iaitu zinc dan juga isi padu gas hidrogen. Okey, jadi isi padu atau asid hidroklorik ataupun hasil zinc klorida tidak diperlukan sebab tidak dibincangkan dalam soalan ini. Okey, seterusnya langkah keempat, kamu perhatikan sekarang. Okey, kuantiti yang diberi kepada kamu iaitu isi padu. Okey, dan di sini ada kuantiti yang diberi kepada kamu adalah bilangan mol. Jadi kita hendaklah menukarkan isi padu kepada bilangan mol, iaitu langkah 4. Kita kira mol gas hidrogen, iaitu isi padu lawan isi padu molar. Okey, jadi dapatkan jawapannya 6 dibahagi dengan 24. Okey, jawapannya 0.025 mol hidrogen. Okey, seterusnya langkah kelima, kita hubungkan bilangan mol ini dengan persamaan dengan kita hubungkan bilangan mol yang dikira di sini. Okey, dan
bilangan mol daripada persamaan di atas. So, kita tuliskan daripada persamaan, kita bina nisbahnya. Okey, kamu boleh menggunakan anak panah ataupun dalam bentuk nisbah. Okey, untuk menulis nisbah ini, kamu letakkan yang di depannya yang ada yang diketahui nilainya, iaitu isi padu dan bilangan mol hidrogen. Okey, so letakkan hidrogen. Okey, di sini adalah zinc. Okey, daripada persamaan 1 mol gas hidrogen, okey, dihasilkan daripada 1 mol zinc. Okey, jika 0.25 mol hidrogen, okey, seperti biasa macam matematik. So, kita bina kuantiti hendak dikira sebagai X. So, ini kamu darab, ini kamu bahagikan dia. Okey, so macam mana pengiraannya? 0.25 didarab dengan 1 dibahagikan dengan 1. So, jawapannya adalah 0.05 mol zinc. Okey, untuk menjawab persoalannya adalah jisim zinc. So, tukarkan sekarang daripada mol kepada jisim, iaitu jisim sama dengan bilangan mol darab jisim molar bagi zinc. So, jisim mol didarabkan dengan jisim atom relatif bagi atom zinc. So, jawapannya adalah 16.25 gram. Okey, itu sahaja.